واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Haji Mansur, yang berusaha Tuan Haji Ahmad bin Abdul Aziz selaku Pengerusi Surau Taman Suria dan Ahli Jatuhan Kuasa, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Jalil bin Long, Pengerusi Jemaah Qura' Johor Bahru, Tuan Haji Mazid bin Abdul, Pengetua Jemaah Qura' Johor Bahru merangkap Guru Al-Quran, tuan-tuan imam, guru-guru, para ustaz, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan izinnya sampai sekali lagi saya ke Johor, dan alhamdulillah. Dan pertama-tamanya nak buat sedikit pengumuman lah. Yang dalam gambar tu jangan tukar TV anda, orang sama. Adik Ashraf kita tu tadi, dia sampai tengok gambar, dia tengok saya. Dia tengok gambar, dia tengok saya. Betul dia dah ni. Ini siapa pula sebelah aku ni? Ya? Allahu Akbar. Itu saya bulan Ramadan yang lepas, tahun lepas. Itu bulan Ramadan lepas. Jadi tadi sempat AJK surau tanya petua. Saya kata tanya petua tak guna lah, kena tanya pemuda baru jadi muda. Kalau nak tahu petua, kena tanya orang yang biasa mandi mayat. Tuan tahu mandi mayat, biasanya ujung mandi mayat tu orang bubuh apa? Kapur barus. Dikatakan bahawasanya kapur barus ni boleh menjadikan kita awet, boleh awet mayat tu lama sikit dia tahan. Jadi siapa yang nak awet muda, pakai kapur barus. Lama satu berjabat baru kapur barus. Tapi syarat dia pakai waktu muda. Kalau dia pakai waktu muda, dia muda betul. Tapi kalau pakai dah tua, dia tua seperti sudah. Itu dia punya rahsia dia. Tuan-tuan dan rahmati Allah, alhamdulillah. Tapi kalau gamak kaya kena nasi bani macam malam ni, sebulan lagi saya balik-balik $2 anda. Cerita Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, dengan berkat dan izin Allah Ta'ala sampai saya pada malam ini. Dan kita nak membicarakan satu perkara yang saya rasa cukup besar dan cukup hebat. Tak mampu saya nak bercakap, dan saya rasa tidaklah layak sebagai orang yang banyak kekurangan untuk berbicara tentang satu insan, satu manusia yang memang penuh dengan kesempurnaan. Muhammadun basharun la kal bashari balil yaqutu bainal hajari. Muhammad manusia yang umpama manusia, bukan manusia biasa. Dia bukan manusia biasa. Dan cinta kepada Muhammad ni pun bukan cinta biasa. Macam pernah dengar nak, orang Johor ni dia suka menyanyi nak, suara sedap-sedap belaga. Saya tadi Haji Mansur beritahu kemarin, dia kata kalau boleh ustaz, dia pernah ustaz jadi imam. Jadi ustaz jangan semayang jamak kosong. Saya bagi tahu lagi. Saya kata ini menghalang saya nak dapat sedekah Tuhan ni, bahaya ni. Tuhan suruh ambil sedekah dia, hari ni pula saya tak dapat ambil sedekah dia, tak cerita. Lepas tu pula ngaji lima depan guru-guru Quran yang saya kira cukup hebat-hebat, dah berusia yang begitu emas sekalipun, muncul tak masuk kilauan emas tu dia, yang gigi poliden tu, ya. Alhamdulillah. Yang dimaksudnya, Masya Allah, baca Quran sedap-sedap belaka suara.
Malu gak teman. Orang Perak kan? Malu gak teman. Kadang lari picing rang, lain cerita pula. Ya, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, nak membicarakan tentang satu tubuh manusia Muhammad bukan manusia umpama manusia biasa. Dia macam manusia lain. Dari sudut fizikal, dari sudut mata, dia ada 2 mata, hidung, satu mulut, telinga ada 2, itu semua sama. Tetapi dia umpama balil yaqutu bainal hajari, tetapi dia umpama permata di celahan batu-batu yang banyak, ataupun di celahan batu bata. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu peribadi yang bila nak disebut kata Pak Samad Said. Kenal tak Pak Samad Said siapa? Datuk A. Samad Said, salah seorang daripada sastrawan negara, yang mana dia menulis satu buku. Buku ni kalau tuan-tuan dapat cari, bagus juga. Saya anggap dia sebagai buku, kalau dalam cerita berkaitan dengan sirah ni, dia ada beberapa jenis buku. Dia ada as-sirah, dia ada buku, dia ada maghazi, satu lagi dia panggil maghazi, macam syair ataupun puisi yang dikarang, macam yang kita baca Barzanji tu, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia karang gurindam ataupun beberapa bait-bait, patah-patah syair dan puisi untuk menggambarkan keseluruhan hidup Nabi SAW. Dia kata, penat saya memikirkan apa bahasa saya nak ungkapkan, di mana saya nak mulakan. Tak tahu nak mula dekat mana, nak cerita dekat mana tentang Nabi SAW ni, tak tahu. Semuanya indah belaka. Nak dinukilkan daripada bila, daripada kecil, tak tahu. Tak sampai ibarat saya. Tak seperti mana yang saya tulis novel-novel yang lain, tak sama. Ini nak menulis bagaimana saya seorang manusia yang banyak kekurangan, nak menulis tentang sesuatu yang bersifat kesempurnaan. Kalau sesuatu yang kurang, nak menyifatkan sesuatu yang sempurna, pasti penyifatan itu juga kurang. Tetapi inilah kita nak menggambarkan bentuknya, betapa indahnya seorang manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kekurangan bahasa kita tak mampu nak terucap, sebagaimana pernah satu ketika seorang badui datang. Baduinya Arab kampung, tuan-tuan. Datang ke Madinah, berjumpa dengan Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bilal bin Rabah ini manusia yang setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar sebentar daripada bumi Madinah sebab dia terlalu banyak menyandarkan pada kenangan. Macam lagu Jamal Ambillah pula, disandarkan pada kenangan yang terlalu banyak kepada Nabi. Dia tengok setiap inci bumi Madinah, teringat dia kepada Nabi, dia terlalu sedih. Cinta dia kepada Nabi SAW sedih sangat. Satu hari dia balik, nak cerita tentang kesedihan dia ni, nak gambarkan. Waktu satu hari dia balik ke Madinah, dia tengok tak ada siapa nak azan, dia pergi azan. Dia Bilal masjid Nabi SAW. Dia azan. Mula azan cantik, dia tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis sampai dekat mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba diam. Orang Madinah berkata, kok diam? Ngapain, suaranya udah habis. Nah, orang pun semua menderu pergi masjid. Kenapa diam tiba-tiba? Cari dalam masjid, tengok tak ada orang azan. Tadi ada orang. Perhati atas, tak ada. Tengok bawah, tiba-tiba tengok Bilal sudah terbaring. Lalu dia angkat kepala Bilal bin Rabah, dikejut oleh seorang sahabat. Bangun Bilal, bangun. Kenapa ni? Kenapa? What happened? What happened? OMG, OMG Bilal. Contoh lah. Kenapa ni? What happened? Bilal bin Rabah pun membuka matanya. Serentak itu mengalir keluar air matanya umpama empangan yang baru pecah. Dia kata, aku tak tahan. Bila aku sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak boleh
aku terlalu hibah. Sedangkan kita kadang-kadang Tok bila azan punya sedap, kita buat tak reti je, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau pergilah, aku nantilah pergi. Tak terasa pun dia. Dia tanya Bilal macam biasa, Badui ni tanya. Dia kata, aku tak boleh nak cerita. Menangis Bilal bin Rabah. Kamu pergi jumpa dengan mana-mana sahabat lain. Berjalan dia jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang manusia yang begitu kita tahu siapa sifat Umar ini. Kalau ada kesempatan kita cerita siapa Umar dan bagaimana dengan hidayah Nabi SAW yang dibawa dengan lisan Nabi, dengan cara Nabi membaca Al-Quran, dia masuk Islam. Umar pun menangis. Umar kata, aku tak boleh nak cerita. I cannot story bro, you go pergi jumpa orang lain. Jalan-jalan akhirnya jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun kata, wahai, aku sedih juga, tapi aku nak tanya engkau, wahai orang Badui inilah, wahai tuan, cuba kau gambarkan tentang keindahan dunia dan isi dalamnya kepadaku. Lalu kata Badui itu, dia kata, aku tak mampu tuan, aku tak mampu. Sebab dunia ni terlalu indah, tidak ku tahu mana aku nak mulakan cerita tentang dunia. Maka kata Sayyidina Ali, begitu jugalah ceritanya tentang Nabi SAW, tak diketahui mana nak mula. Semuanya indah belaka. Sebab tu mukadimah panjang sikit tu, tak tahu mana nak mula. Ceritanya cukup hebat. Nak ambil mana-mana bahagian pun. Sebab itu ayat yang dibacakan oleh pengerusi sebentar tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat. Diperkukuhkan dengan hadis Nabi SAW, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini merupakan rahmat yang diberi hidayah oleh Allah dan juga dihadiahkan untuk umat Islam. Hadiah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan. Allah sebut perkataan manna, telah Allah Ta'ala kurniakan satu hadiah, satu kehebatan, satu hadiah kepada orang-orang yang beriman, bila mana Allah utus di kalangan mereka itu seorang rasul. Orang merasakan Nabi itu sebagai hadiah yang cukup besar. Kerana itu tak mampu sahabat-sahabat, ya? Dan peribadi Nabi SAW yang perlu untuk dijadikan contoh. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, bagi kamu wahai umat Muhammad, khusus Allah kata untuk umat Muhammad, fi Rasulillah, pada setiap inci sirah kehidupan, perjalanan dan juga apa sahaja yang berlaku dalam hidup Nabi, itu ada contoh teladan yang cukup mulia. Dan Allah tidak menyebut uswah melainkan diikat dengan satu sifat, iaitu hasanah. Benda baik ada tentang Nabi SAW. Tak ada benda buruk. Tak ada tentang yang rahmat Allah. Sebab itu hebat. Bila ditanya kepada tuan-tuan, yang saya nak tanya tuan-tuan, yang jawab terus terang lah, terus terang. Yang kat sini ke, kat belakang ke, yang tengah tengok TV kat sana, tak kisahlah. Nak tanya terus terang. Rasa-rasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberi peluang lah untuk satu orang dalam dunia ni komen tuan-tuan dan perempuan, rasa-rasa tuan-tuan bagi dah isteri tuan-tuan komen tuan-tuan? Berani ke bagi? Ke tak berani? Saya belum tentu Ustaz, sebab dia sudah kenal saya siapa. Bukan kita kata tak kenal maka tak cinta ke? Ke kalau dah kenal baru tahu cinta ke tidak? Menyesal aku kahwin dengan dia dulu. Siapa dia berani bagi satu standard? Dia kata isteri saya, kalau nak tanya tentang perangai saya, tolong tanya isteri saya. Kalau nak tanya saya boleh ke lagi tambah cawangan, tanya isteri saya. Macam orang sebelah.
Cuba cerita tentang suami. Allah, Ustaz, nak cerita tentang mana Ustaz? Tapi kalau ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa kana khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana akhlak Rasul? Apa Aisyah jawab radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Maksudnya seorang isteri boleh cerita tentang akhlak suaminya. Dia kata akhlak Rasulullah ni Quran. Tengok Quran, itulah Rasulullah. Tengok Rasulullah, itulah akhlak yang dibawa. Al-Quran keseluruhan. Allahu Akbar. Tapi kalau isteri kita start, Ustaz nak start, dia bangun pagi pukul berapa Ustaz? Lagi-lagi hari Ahad Ustaz, nak tanya pukul berapa? Kalau macam tu jawabnya, jauh lagi lah kita. Jauh lagi, banyak lagi usaha yang perlu kita lakukan. Nabi SAW dipuji oleh isteri baginda sendiri. Isteri dia puji dia. Dan Allah Ta'ala puji pula dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ini Muhammad mempunyai pribadi ala khuluqin. Nabi SAW itu menunggangi akhlak. Seolah-olah akhlak itu sesuatu yang boleh ditunggang. Nabi bawa akhlak itu. Kemana nak pergi? Dia yang manuver akhlak. Bukan akhlak diikuti oleh Nabi, tidak. Nabi yang membawa akhlak. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila nak cakap tentang Nabi ni, banyak aspek, banyak sangat aspek yang boleh kita nak kira. Sebab bila kita duduk dalam dunia akhirat besok ni, sesudah kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala besok di akhirat, siapa yang manusia cari sebenarnya? Kita cari balik isteri kita ke? Tak. Kita cari bapa kita dulu balik ke? Tidak. Kita cari mak kita balik ke? Tak. Kita cari anak kita balik ke? Tidak. Siapa cari siapa? Kita akan mencari satu susuk tubuh namanya Muhammad bin Abdullah. Ini yang kita cari dekat akhirat besok. Tapi apakah nak tunggu akhirat besok baru nak cari? Takkan jumpa, tuan-tuan, kalau di dunia kita tidak mencari Nabi SAW. Sebab tu kena cari Nabi SAW dekat, cari dekat dunia. Cari dekat dunia. Nak cari macam mana? Macam saya sebut tadi, contoh yang cukup hebat. Nabi SAW ni contoh cukup hebat. Allahu Akbar. Terlalu banyak contoh-contoh Nabi SAW. Kata Syekh Dr. Salman Audah, seorang ulama yang saya kira seangkatan dengan Dr. A'id Qarni, yang merupakan motivator di dunia Arab, khususnya di Jazirah Arab Saudi itu. Dia motivator. Antara buku-buku karangannya cukup memberi inspirasi kepada orang-orang yang nak berjuang di jalan Allah. Cukup memberi inspirasi. Dalam satu karyanya, Hadza Rasulullah SAW, dia kata, sesungguhnya sirah Nabi SAW ni terpelihara, terjaga. Orang jaga sirah Nabi ni sehinggakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mampu meriwayatkan berapa banyak uban yang ada di rambut Nabi SAW dan di janggut baginda yang tidak melebihi 20 helai. Tuan-tuan cuba perhati kawan sebelah. Tengok, cuba kira uban dia berapa. Sampai besok subuh lusa tak habis lagi. Tuan-tuan, tapi oleh kerana sahabat-sahabat melihat Nabi SAW dengan pandangan yang cukup takjub. Mereka melihat Nabi bukan macam melihat orang lain. Tengok sungguh-sungguh, nak ambil betul-betul apa yang ada dalam diri Nabi SAW. Full kontak dengan Nabi. Maka dia kata, ini sirah mahfuzah, sirah yang terjaga kemas. Dan sesiapa yang mempunyai hasrat untuk menjadi pemimpin yang hebat, dia akan jumpa contoh dalam diri Nabi SAW. Siapa yang nak jadi seorang bapa yang hebat,
dia akan jumpa contohnya pada kehidupan Nabi SAW. Siapa yang nak jadi suami yang hebat, dia akan jumpa contoh dalam Nabi SAW. Siapa yang nak jumpa seorang pekerja yang hebat, ada dekat diri Nabi SAW. Siapa nak jumpa contoh tentang hamba Allah paling hebat, ibadat dia, ada contoh dalam Nabi SAW. Siapa nak ambil contoh tentang pemimpin perang paling hebat, ada. Siapa nak jadi contoh guru yang paling hebat, Nabi SAW. Penuh. Berapa banyak tu? Banyak tu kan. Ambil satu persatu. Contoh, Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, ketua. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia bekerja dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Apa kata Anas? Aku tidak pernah mendengar daripada mulut Nabi SAW, bila aku datang buat kerja, Nabi kata, lima fa'alta kadha wa lima ma sana'ta hakadha. Kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu tak buat macam ni? Tak pernah satu hari pun Nabi komen sebagai seorang majikan kepada Anas bin Malik. Tak pernah. Ini dari sudut kepimpinan. Belum lagi nak kira dari sudut seorang ketua yang melakukan semua kerja bersama-sama dengan orang bawahannya. Waktu perang Khandaq, Nabi SAW sendiri berdebu-debu tubuhnya, angkat batu, pecahkan batu, buat parit, gali parit. Dia bukan duduk senang lenang. Okay, you buat sana, you sana, I duduk sini rehat. Okay, orang lain semua buat. I ketua, mana rock nak buat macam ni? Tak ada. Nabi SAW buat, sehingga sahabat-sahabat memuji dan bernasyid bersama-sama dengan Nabi SAW waktu itu. Nasyid apa teman tak tahu. Lagu apa? Entah. Lagu sikah ke, lagu jaharkah ke, lagu zarkah ke, saya tak tahu. Lagu apa? Tapi apa yang dinyanyikan ataupun apa yang dilaungkan oleh sahabat, dia kata, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Ya Allah, kalau tidak kerana-Mu, kami tidak akan diperolehi, kami ini tidak akan beroleh hidayah. Kami tidak akan salat maupun menunaikan zakat. Tak. Sahabat puji Nabi SAW. Nabi pun balas. Dia panjang, 4 rangkap. Sahabat cerita tentang Nabi. Nabi pun balas, Allahumma la khaira illa khairal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka rahmatilah orang Ansar dan Muhajirin. Itu dia. Nabi angkat sama-sama. Ini seorang majikan, seorang ketua, seorang leader. Nabi sebagai seorang suami. Suami. Siapa kat sini suami? Angkat tangan. Tak mengaku. Nak? Suami. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah kharaja ila salah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menolongku buat kerja rumah. Nabi Aisyah tengah uli tepung, Nabi uli tepung sebelah Aisyah. Bukan uli Aisyah, uli tepung. Uli tepung sama-sama. Bila azan Allahu Akbar, Nabi keluar pergi semayang. Ini kita terbalik kot, azan baru balik. Isteri tanya, bang, mana tu? Balik rumah. Kenapa? Udah azan, kenapa ke rumah baliknya? Balik sana lah. Tu, masjid tu. Alah, main rumah pun boleh. Balik je. Dan Nabi SAW kata Aisyah lagi, ni orang lelaki cukup marah dekat saya kalau cakap benda ni. Marah-marah lah. Sebab dah lama benar jadi bos. Bosnya pasal apa? Masuk dalam rumah, order saja. Dia panggil, kopi o setok. Isteri pun bawa kopi o. Dia pun dengan tak berbaju, duduk depan TV, tengok wrestling, letak kopi o atas perut. Sebab perut udah sama besar dengan meja. Dulu boleh tunjuk, sekarang tak berapa lah. Dulu letak gitu.
Minum kopi boleh letak piring tu, letak atas perut tu betul-betul. Tak payah dia macam ni aja. Memang boleh letak piring. Minum sambil tengok resi. Apa kata dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW bila ditanya kepada Aisyah macam mana Nabi SAW dekat rumah, Nabi SAW yakhsifu na'lahu, dia sendiri menjahit selipar dia. Jahit selipar dia. Kita pun bagi kat cobbler tepi jalan. Ni Nabi SAW jahit sendiri selipar dia, tampung sendiri baju dia, dan melakukan semua kerja-kerja di rumah. Macam sapu sampah Nabi buat, lap mop lantai Nabi buat. Ada gemuk zaman tu, wallahualam. Sapu sampah dia buat, bersih rumah, susun atuk, semua Nabi SAW buat dalam kesibukan Nabi. Tapi kena faham perempuan ni, kalau nak nyuruh suami buat kerja, suami ni, dia, orang lelaki ni memang psikologi dia boleh buat satu kerja satu masa je. Jangan suruh banyak-banyak. Kalau kata lampu rumah padam, bang, lampu tu padam, okey, dia okey dulu. Lepas tu di tengah betul lampu tu, isteri pun cakap, bang, lepas ni shh, diam, aku tengah betul lampu ni, kamu jangan cakap banyak-banyak. Dia boleh satu je. Sebab tu kalau suruh dia membuang sampah, seminggu dia fikir, bang, buang sampah dah, seminggu dah bang. Itulah abang tengah fikir ni. Sama ada aku buang ke orang kata aku ni queen control, hilang macur pun, seminggu sampah kat rumah, tak dibuang-buang je pun. Tak boleh. Orang lelaki ni satu kerja satu masa. Bang, tolong buang sampah. Dia dah buang sampah, baru boleh minta tolong. Minta tolong dia buat benda lain. Kalau tidak, dia tak boleh. Semua dia tak boleh. Tapi orang perempuan lain, bro. Orang perempuan lain. Orang perempuan, dia 10 kerja satu masa boleh. Contohnya dia memasak. Sambil memasak dia boleh mop lantai. Masak tu pula 3 benda. Nasi, sayur dengan ikan, 3 rasa. Dah berapa dah? 6 tu. Sambil dia mop lantai, sambil dia jaga anak, dia menyusu anak. Sambil menyusu anak, dalam masa yang sama boleh bercakap sama. Tu orang perempuan boleh bercakap daripada awal sampai habis. Cakap je. Dia cakap dalam masa yang sama, sambil buat kerja, sambil bercakap. Kadang-kadang telefon tu duduk sebelah ni. Orang perempuan dia lain sikit kehebatan dia. Jadi Nabi SAW begini rumah dia. Itu belum cerita tentang gurauan dia kepada Aisyah